Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. So, diharap pagi ni pagi yang penuh ceria, rezeki yang power. Baik, so pada pagi ni ingat ke nak buat FB Live. Tetapi setelah banyak urusan family, ingat ke cuti banyak kata apa masa terluang lah. Tapi tak juga kan, sebab anak masih lagi dalam keadaan yang berpantang. Okay, dan semuanya anak-anak ada kat rumah cuti sekolah. Jadi lepas selesai hal mereka, gotong royong dengan wife sarapan, sekejap lagi saya akan pergi ke semula klinik untuk buat rawatan. So nampaknya ada nanah dan juga bengkak. Okey, pagi ni saya nak sambung semula topik semalam. Nampaknya hot ramai yang share, ramai yang bertanya, ramai yang nak tambah. Terima kasih kepada rakan IB yang tambah, yang ulas, yang kupas, yang tulis semula, dan saya rasa terharu. Dan semalam pun isteri saya support juga, walaupun kata apa, saya bukanlah full ciri idaman wanita, namun so dapat maklumat banyak untuk saya tambah. Okey, semalam saya sentuh mengenai lelaki yang ada ciri beriman. Okey, apa itu beriman? Beriman ialah dia meletakkan semua keputusan, semua apa juga perkara yang dah berlaku dalam keluarga, meletakkan nomor satu adalah Allah. Jadi lelaki beriman dah tentu tidak minum arak, dah tentu tidak berjudi, dah tentu tidak melakukan perkara maksiat. Jadi dia menjaga solatnya dan dia memastikan seluruh ahli keluarganya solat. Cantiknya kalau dia mengimamkan dan berjemaah. Okey, bagi saya tidaklah dapat berjemaah setiap waktu. Namun sesekali kita ajak anak kita, isteri kita berjemaah. Dapat solat maghrib atau isyak pun jadilah. Kan? Alangkah bagus kalau kita ajak anak kita solat jemaah subuh dan juga ada kesempatan di masjid. Namun sekarang gejala coronavirus kan, semua orang berada di rumah. Dan saya tengok sekeliling saya, hari Selasa, hari kerja, hari belajar, tapi sunyi. Okay, saya nak tambah ciri lelaki seterusnya ialah tadi saya dah kupas tentang lelaki beriman. Dan tentu yang jaga solatnya, yang tidak minum arak, yang tidak menagih dadah, dan tidak berjudi. Dan apabila wanita ada lelaki yang menjadi imam, makmum, khalifah kepada keluarganya, yang menjaga solat, insya-Allah imannya terjaga. Insya-Allah kita tak risau apa-apa berlaku. Tidak berlaku sembang mahram, tidak berlaku kekasaran terhadap wanita atau isteri pada anak. Ciri seterusnya, saya anggap ini ciri yang keenam, iaitu lelaki idaman, lelaki yang berjenaka, lelaki yang pandai jenaka, suka bergurau senda, jadi dia tak serius. Ingat, wanita kadang-kadang dia kusut anak-anak dengan kerana anak, dengan kerja, dengan masalah kewangan, dengan masalah wabak sekarang ni kan. Semalam saya minta maaf dalam saya buat video ada tertunjuk beli barang troli, dan juga ada ramai yang panic buying. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada yang tersinggung kerana tidak berniat. Saya faham tidak semua orang mampu ketika ini, tengah-tengah bulan ni, nak beli barang macam orang lain. Tapi tak apa, jangan panik, kita tawakal, insya-Allah ada rezeki kita. Saya semalam pun tercari-cari duit lah kan, dan sampai kat kaunter pun kadang-kadang tengok alamak dah sampai 500, saya terpaksa tarik balik barang-barang. Bajet 300 je. So tak apalah, jangan ikut semua orang. Ada orang mampu, ada orang mampu. Macam saya tak pakai kredit card. Okey, lelaki yang berjenaka tadi dah pastinya akan menarik. Mengikut kajian, orang yang mempunyai kemahiran komunikasi ataupun boleh katakan jenaka ni dalam bentuk komunikasi, dia akan dilihat sebagai menarik dan seronok didampingi. Jadi tak kisahlah anda tak handsome tapi kaya, bukan anda tak handsome seperti saya tetapi anda jenaka. Itu membuatkan ramai lelaki, bukan lelaki itulah lain, ramai wanita akan tertawa dengan anda kerana anda sentiasa menghiburkan. Sebab ramai hari ini dunia semakin kusut, semakin stres. Jadi ada lelaki-lelaki yang pandai bergurau, yang mengambil hati, insya-Allah anda akan jadi satu pilihan untuk mereka. Ada orang tu tunggu sana, itu anak saya Yusna. Okey, ciri lelaki seterusnya ialah romantis.
Romantis ni penting sebab dia adalah selain pada bergurau, romantis ni adalah benda perbuatan yang menyentuh perasaan emosi. Sebab ingat, bila berkahwin kita selalu berromantis ataupun kita bercia-cia semasa bercinta. Kita menyentuh hati-hati mereka supaya tertawan. Tetapi apabila berkahwin, suasana ini dah semakin lama semakin hilang, kerana kita membuat perkara yang rutin saja. Pergi kerja, balik kerja, beli barang, jaga anak, balik kampung, dan itu saja rutin. Jadi sesekali dalam sehari kita buatlah benda-benda yang romantis, kan. Sambil tolong kat dapur tu, pegang-pegang, urut bau, bisik sesuatu yang benda yang romantis lah. Benda itu akan saya nak ajar. Jadi anda tentu ada cara anda sendiri. Nak pegang-pegang tangan, curi-curi pegang tangan, sambil tengok TV. Benda ni banyak kalau kita berpraktis. Kadang-kadang benda ni depan anak pun boleh, tapi janganlah benda aksi yang menggairahkan. Okey, ini anak kembar saya, Aiman. Okey, so semalam saya ada menyentuh tentang kaya dengan kasih sayang. So orang yang kaya kasih sayang bukan saja memberi kasih sayang pada isterinya, pada wanita itu, bukan sahaja beri kepada anak-anaknya, tetapi juga kaya kepada ahli keluarga wanita tersebut. Jadi contohnya ibu mertua. So lelaki tu menjaga ibu mertua tu seperti ibunya sendiri. So dia jaga bapa mertua seperti bapa sendiri. So dia jaga anak adik-beradik keluarga wanita itu seperti adik-beradik sendiri. So dia beri kasih sayang yang sama. Jadi ini akan menawan hati wanita tersebut. Kerana bila kita berpasangan, kita berkahwin, bukan saja kita berkahwin dengan wanita itu, tetapi kita berkahwin juga dengan ahli keluarganya. So bila kasih sayang ini tersemai, jadi dia akan jadi satu benda yang virus yang baik. Jadi ini akan buatkan orang semua sayang. Jadi wanita ni akan lebih terpikat. Kadang-kadang mungkin dia dah tengok, dia dah terpikat kita, mungkin lama dia dah biasa dah, kan. Tetapi hari-hari orang bercakap tentang kebaikan kita. So contoh ibu mertua kita puji depan isteri kita. Lepas tu adik-adik kita puji tentang kata apa, kononnya abang ipar dia baik sangat, kan. Tak ada orang macam dia, dah sedar, kan. Rugi kalau kata orang kata apa, tak jaga baik. Jadi benda tu akan menyentuh semula hati wanita-wanita ini, kerana kata apa, mereka akan mudah tersentuh dengan pujian orang lain. Begitu juga bila kita tackle wanita yang nak jadi girlfriend kita, kita berikan sayang pada seluruh orang yang berkaitan dengan mereka. Contoh kawan baik mereka, so tu kena tackle kawan baik juga. Jadi bila kawan baik asyik puji, untunglah kau dapat dia, dia memang baik lah, semua orang suka dia. Rugi kalau kau tak nak, aku nak, macam tu. Jadi lama-lama dia akan melihat dan sudut yang lain. Kasih sayang ni sangat-sangat luas kalau kita nak kupas. Begitu juga kita orang puji kita yang lain. Jadi bila kita kaya sayang, kita kena ikhlas lah. Bukanlah contohnya kita nak tunjuk depan TV, YouTube ni saja yang kasih sayang, tapi kita memang real. Memang isi rumah kita mengiyakan bahawa kita memang kaya dengan kasih sayang. InsyaAllah kita cuba. Benda ni tak susah. Kita bermula dengan diri kita, sayang diri kita dulu, sayang, jaga kesihatan kita. Alamak, sianya dia dah beringus, ya. So nak kena mandi. Okey, saya mandikan dulu anak. Bye bye. Okey, tadi Aiman dah mandi, ini sekarang Arman, kembar dia. Okey, tunggukan topik seterusnya. So untuk lelaki idaman wanita, bukan mandikan anak, itu tanggungjawab. Okey, adalah segi ke-6 dan ke-7 dah bagi tadi, jenaka romantis. Ciri ke-8 ialah buat hati wanita tenang. Lelaki yang tenang di mata wanita. So susah nak cakap. So apakah ciri-ciri yang menenangkan hati wanita? Saya teringat seorang kawan saya ni. So memang dia cantik. Dia cantik. So bagi pandangan saya sebagai seorang lelaki, dia memang cantik lah. Tetapi dia memilih seorang lelaki dan sekarang suami dia yang boleh katakan tidaklah handsome, tapi manis tu adalah. Saya bertanya, sebab dia baik dengan saya kan. So saya tanya, kenapa pilih banyak-banyak lelaki yang minat dia, yang handsome, yang bergaya, yang kaya je macam lah. So kenapa pilih jejaka ini sebagai suami? So senang je jawapan dia ialah
biar sakit di mata asalkan senang di hati. Maknanya tenang hati dia. Dia tak cemburu, tak main kayu tiga. Bila lelaki kacak ni, dia mungkin ada ego dia, dan mungkin dia pun suka orang minat dia. Jadi itu membuatkan gelora hati wanita tu tak boleh dia cemburu. Kalau boleh, lelaki idaman tu milik dia seorang. Jadi mungkin bila lelaki yang tak handsome ni ada kelebihan dia, iaitu dia menenangkan hati wanita. Jadi dia tak cemburu. Jadi mungkin lelaki ni, bila saya mengenali lelaki ni, memang baik orang dia, memang tenang, senyum kan. Sebab handsome rupa paras ni adalah anugerah dan kurniaan Allah. Yang terakhir, ciri yang terakhir adalah matang. Matang ni ialah dia melengkapi keseluruhan ciri-ciri lelaki itu. Jadi lelaki matang, dia tenang kan? Macam mana nak menenangkan hati wanita, dia tenang. Kena marah pun dia tenang. Kalau tadi semalam sebagai tip berduit kan, walaupun dia tak ada duit, dia berusaha, dia tenang, dia tak cepat. Tuan-tuan dan perempuan, perasan tak? Kadang-kala wanita mudah jatuh hati, terpikat dengan orang yang lebih berumur. Kenapa? Sebab mereka matang. Mereka yang matang ni, lelaki yang matang ni lembut betul katanya. Dia sabar, dia sangat tenang. Inilah yang buatkan hati wanita terpikat. Kadang-kadang bila emosi, bila marah-marah, so lelaki matang ni hanya senyum dan bergurau senda, dan dia bercakap dengan tutur kata yang baik. So ini sukar bagi pasangan muda. Masing-masing ada emosi, dan masing-masing menegakkan kebenaran, masing-masing ingin salah menyalah. Jadi kadang-kadang mungkin wanita juga terpikat dengan suami orang, na'udzubillah, kerana ciri-ciri kematangan ini. Jadi kenapa cari pasangan yang tidak halal? Carilah pasangan anda yang terbaik, yang diciptakan, yang digunakan oleh Allah. So sama-sama bantu supaya suami anda matang, pasangan anda matang. Kadang-kadang anda kena beri peluang. So kena mengenali, insya-Allah. Lelaki memang lambat matang. Saya pun begitu, lambat kematangan. Dah berkahwin berbelas tahun, akhirnya bila banyak kesilapan yang berlaku, menambah ilmu, insya-Allah semakin hari semakin matang. Matang dari segi fikiran, matang segi emosi, matang segi tingkah laku. Jadi sama-sama kita beramal, semoga hubungan kita bahagia dunia. Okey, pesanan terakhir saya jangan kita terlalu melihat semuanya sempurna, kerana benda yang sempurna itu datang dari proses yang datang dari kesabaran, kerjasama untuk melahirkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi jangan kita impikan lelaki setampan Yusuf jika kita bukan secantik Zulaikha. Jangan kita impikan kebaikan Muhammad jika kita tidak sebaik Siti Khadijah. Jadi kita sentiasa macam-macam kita nak. Jadi kita ingat apa yang kita ada itu yang terbaik. Kadang-kadang kita diuji dengan lelaki yang serba kekurangan. So sebagai pasangan, kita kena berusaha, jangan putus asa. Dan sekiranya lelaki tersebut tak nak berubah, itu pilihan untuk anda. Tetapi lelaki-lelaki luar sana, saya sentiasa menjadi pejuang lelaki. Jangan salahkan lelaki semata-mata, kerana kalau kita buat yang terbaik, ambil semua ciri-ciri lelaki ini, tetapi jika wanita tidak mau berubah, hanya mereka inginkan kesempurnaan lelaki tetapi tidak mencari kesempurnaan wanita, so benda tu tak adil. So dia jadi tak sama. Biarlah kita hidup sederhana, win-win. Jadi kita masing-masing memberi. Okey, bye-bye. Dalam beriman pun dia matang. Nak tegur isteri pun dalam keadaan yang sangat matang, tak beremosi, berhikmah. Itu semua ciri Rasulullah SAW. Jadi saya rasa cukup itu saja. Kupasannya anda boleh hurah lagi, boleh kupas lagi mengikut skop-skop kehidupan masing-masing.
Jadi saya nak teruskan kata apa untuk rawat anak saya ni. Okey Amsyah, bye bye. Okey, semoga ilmu yang saya berikan dikongsi dan mendapat manfaat bersama. Ingat like, share dan subscribe CR Research channel. Bye bye.